Selamat petang. Nama saya Teva Prasad Anak Lelaki Selvam. Hari ini saya nak present tentang tugasan individu. Tugasannya adalah mengulas buku. Nama saya Teva Prasad Anak Lelaki Selvam. Kelas saya 1 FSTPB. Nombor matrik saya adalah 222075. Dan buku yang saya pilih untuk ulas ialah Usain On dengan Era Baru. Judul buku Usain On dengan Era Baru. Penerbit Firma Malaysia Publishing. Jumlah muka surat 105 muka surat. Tahun diterbitkan 1979. Ringkasannya adalah buku yang bertajuk Usain On dengan Era Baru ini ditulis dengan sempita selalu sebagai sebuah buku politik semasa yang membicarakan isu politik masa kini. Khasnya dalam era kepimpinan Dato' Usain On. Tidak dapat dinafikan bahawa dengan kemunculan Dato' Usain On sebagai pemimpin negara yang baru, satu perubahan dalam catatan sejarah Malaysia telah berlaku. Usain On ialah Perdana Menteri ketiga kepada Malaysia. Beliau juga digelar sebagai bapa perpaduan sebab beliau mengetatkan dan menjadikan Malaysia sebagai negara yang berpaduan. Dato' Usain On menjadi Perdana Menteri selepas kematian Tun Razak pada Januari 1978. Tun Razak telah menjadi Perdana Menteri selama lebih 3 tahun pada masa kematiannya dan jelas bahawa Usain On tidak dijangka mengambil alih kepimpinan negara secara tiba-tiba. Bagaimanapun, beginilah bermulanya era baru bagi kepimpinan Parti UMNO dengan Usain On mengambil alih jawatan itu. Sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO, beliau diterima oleh semua pihak sebagai pemimpin yang layak untuk memegang jawatan itu. Semasa Perang Dunia II, beliau berkhidmat di Timur Tengah. Selepas perang, dia dihantar ke India di mana dia bekerja sebagai jurulatih di Pusat Rekrut dan Latihan Polis Malaysia. Pada masa itu, dia berpangkat Kapten. Dato' On kembali ke Malaysia pada tahun 1945 dan berkhidmat sebagai Komander Polis di Johor Bahru. Selepas 6 bulan dalam tentera, beliau memasuki perkhidmatan pentadbiran Malaya sebagai penolong pegawai tadbir di daerah Sengamat dan kemudian sebagai pegawai daerah di Kuala Selangor dan Kelang. Pada masa itu, British sedang membentangkan rancangan Malayan Union dan Dato' On sendiri memainkan peranan penting menentang Malayan Union dengan menubuhkan UMNO. Usain On melepaskan jawatannya sebagai pegawai daerah untuk menyertai kegiatan politik UMNO. Dato' On memberinya tugasan sebagai Ketua Pemuda UMNO yang dikenali sebagai Perikatan Pemuda UMNO. Pada tahun 1950, beliau dilantik sebagai Setiausaha Agung UMNO dan bertugas sepenuh masa. Beliau juga telah dilantik sebagai Ahli Masjid Undangan Negeri Johor dan Majlis Undangan Persekutuan. Semasa kecemasan, beliau dilantik sebagai Pegawai Penjaga Pasukan Kawalan Kampung di Johor. Dato' Usain On meninggalkan UMNO pada 1951 berikutan krisis yang tercetus dalam parti. Seterusnya, Dato' On menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya. Malangnya parti itu tidak mendapat sambutan dan apabila dia bersara daripada politik, dia pergi ke London untuk belajar undang-undang di Lincoln's Inn, England. Usain On lulus dari Sekolah Undang-Undangan pada tahun 1958. Semasa lawatan Tun Usain On kepada Jepun dari 18 hingga 23 September 1977, perbincangan utama ditumpukan kepada masalah hubungan antarabangsa dan juga ala antara Malaysia dan Jepun. Hubungan Malaysia dan Jepun amat rapat. Contohnya, Jepun terlibat secara langsung dalam memberikan bantuan kewangan kepada Malaysia dalam pelaksanaan rancangan DEB. Jepun juga telah memberi pinjaman dalam pelaksanaan rancangan Malaysia pertama dan kedua dan ketiga. Hasil perbincangan Tun Usain On dan Perdana Menteri Jepun, kerajaan Jepun bersedia untuk menambah pembiayaan bantuan kepada Malaysia berjumlah RM21 bilion khusus untuk membantu pelaksanaan rancangan Malaysia ketiga. Pada 16 Januari 1978, satu majlis mendatangi pertukaran nota kredit E keempat telah diadakan di Bilik Gerakan Negara Jabatan Perdana Menteri. Harun Idris dipenjara 2 tahun kerana menerima rasuah RM25,000 daripada HSBC di Hong Kong. Dia dipenjara 6 bulan kerana menyalahgunakan RM8 juta daripada Bank Kerjasama Rakyat. Arlan adalah pengurusi Bank Negara pada masa itu. Kertas putih mengenai isu Bank Rakyat telah diterbitkan pada tahun 1979. Harun telah didakwa
atas tuduhan rasuah berkaitan bank rakyat. Pada tahun 1975, Muhammad Ali dari Amerika Syarikat dan John Berger dari United Kingdom bertemu dalam perlawanan tinju antarabangsa di Kuala Lumpur. Daripada membawa masuk wang, perlawanan itu menyebabkan dan dibicarakan dan dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun. Arun dipenjarakan kerana Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Usin Onn adalah seorang yang mempunyai prinsip undang-undang yang ketat. Pengerusi Biro Siasatan Negara BSN BPR SPRM ketika itu ialah Tan Sri Arun Azmi, juga seorang yang tegas. Penyokong Arun meminta sokongan Tunjuk Abdul Rahman untuk membebaskan Arun. Tunku menasihati Arun supaya menerima hukuman itu dan kemudian merayu. Rayuan telah dibuat kepada Usin yang merupakan Perdana Menteri, tapi rayuan telah ditolak. Kehadiran Dato' Usin tak terbentangkan sebagai pemimpin baru negara. Babak baru di era perjuangan UMNO telah terbuka. Secara kebetulan telah terjadi pergolakan demi pergolakan di dalam parti UMNO kerana muncul peristiwa-peristiwa yang menentang karakter dan kepemimpinannya. Hal ini menimbulkan suasana kecemasan di sekitar Melayu Bersatu setelah lebih dari 3 dekades eksis. Dan semua itu adalah rangkaian sejarah yang kami rekam dengan cara di dalam buku ini. Buku ini sangat bermanfaat kepada masyarakat umum kerana ia menunjukkan perjuangan Tun Usin Onn demi negara dan rakyat kita. Beliau juga memerintah negara kita dengan baik dan aman. Setelah saya membaca buku ini, saya mendapati banyak contoh yang kita boleh ambil dari Tun Usin Onn. Dan saya juga akan memberitahukan rakan-rakan saya untuk membaca buku ini sebab buku ini mempunyai banyak knowledge yang kita boleh ambil. Terima kasih.